Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua rakan-rakan saya. Jadi apa yang kita akan belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar 2.5 iaitu dasar kerajaan. Apa itu dasar kerajaan? Mari kita pergi ke part seterusnya. Okey, dasar kerajaan. Dasar kerajaan ialah unit ekonomi yang mengawal aktiviti ekonomi isi rumah dan firma melalui penggubalan undang-undang dan peraturan seperti dasar kawalan harga. Seterusnya, saya akan serahkan penjelasan yang lebih lanjut kepada Danish. Hai semua, saya Danish Haikal. Saya akan terangkan tentang harga maksimum. Okey, apa itu harga maksimum? Dasar harga maksimum ialah dasar kawalan harga di mana pengeluar tidak boleh menjual barang pada harga yang lebih tinggi daripada ditetapkan oleh kerajaan. Harga maksimum ditetapkan pada tingkat yang lebih rendah daripada keseimbangan. Sebagai contoh ialah harga ayam. Tujuan pelaksanaan dasar harga maksimum. Yang pertama ialah untuk mengurangkan kos sara hidup pengguna dengan cara menyekat kenaikan harga barang kawalan. Seterusnya, untuk menstabilkan kenaikan harga, khasnya menjelang musim perayaan. Dan yang terakhir ialah untuk melindungi pengguna daripada dikenakan harga yang terlalu tinggi. Kata kunci untuk ingat tujuan pelaksanaan dasar harga maksimum ialah untuk kurangkan kos sara hidup, untuk menstabilkan harga dan untuk melindungi pengguna. Kesan harga minimum ialah harga keseimbangan pasaran. Sebagai contoh, harga keseimbangan pasaran ialah pada P0. Jika kerajaan beranggapan harga itu terlalu tinggi bagi pengguna, kerajaan boleh menetapkan harga maksimum yang lebih rendah daripada P0, sebagai contoh P1. Jika dilihat pada rajah kelok ini, P0 mewakili ialah harga keseimbangan, P1 ialah harga maksimum. Q1 dan Q2 mewakili lebihan permintaan, AE P0 mewakili lebihan pengguna asal, AB P1 mewakili lebihan pengguna baru, CE P0 mewakili lebihan pengeluar asal, dan akhir sekali CF P1 mewakili lebihan pengeluar baru. Hai semua, nama saya Nur Izzati. Jadi saya akan terangkan lebihan permintaan berlaku. Pada harga P1, kuantiti yang diminta Q2, sedangkan kuantiti yang ditawarkan ialah Q1. Lebihan permintaan sebanyak Q1, Q2 wujud dalam pasaran. Lebihan permintaan menyebabkan harga cenderung naik. Untuk memastikan dasar itu berjaya, kerajaan perlu memantau harga di pasaran supaya pengeluar mematuhi harga yang ditetapkan. Masalah lebihan permintaan boleh diatasi melalui percatuan di mana kerajaan mengehadkan jumlah kuantiti barang yang dapat diberikan oleh pengguna. Sebagai contoh, pasaraya hadkan pembelian minyak masak. Jap. Apa lagi Lebihan pengguna bertambah. Sebelum pelaksanaan dasar harga maksimum, lebihan pengguna diwakili oleh kawasan AEP0. Penetapan harga maksimum pada P1 menyebabkan kuantiti diminta bertambah ke Q2. Unit dan lebihan pengguna bertambah ke kawasan diwakili oleh ABP1. Jadi dapat kita konkludkan perubahan lebihan pengguna, luas kawasan ABP1 tolak AEP0 sama dengan luas kawasan P1P0EB. Lagi satu, lebihan pengeluar berkurang. Sebelum dasar harga maksimum, lebihan pengeluar diwakili oleh kawasan CEP0. Penurunan harga daripada P0 ke P1 menyebabkan lebihan pengeluar berkurang menjadi CEP1. Jadi kita dapat konklusikan perubahan lebihan pengeluar, luas kawasan CEP0 tolak CEP1 sama dengan luas kawasan P1P0EF. Hai rakan-rakan semua, sekarang kita beranjak kepada harga minimum. Apa itu harga minimum? Dasar harga minimum ialah barang kawalan yang tidak boleh dijual beli pada harga yang lebih rendah daripada harga yang ditetapkan oleh kerajaan. Selain itu, harga
minimum adalah harga yang ditetapkan lebih tinggi daripada harga keseimbangan. Dan kawan-kawan boleh tengok di sebelah kiri adalah contoh keluk harga minimum. Okay, next kita akan belajar kesan harga minimum. Jadi, apabila dilaksanakan dasar harga minimum, kawan-kawan akan ada kesan-kesan yang berlaku. Ada 3 iaitu lebihan penawaran akan berlaku, dan yang kedua lebihan pengguna berkurang, dan yang terakhir lebihan pengeluar bertambah. Okey. Sebelum tu saya akan jelaskan di sebelah kiri adalah keluk dasar harga minimum. Dan harga keseimbangan sama dengan P0. Harga minimum sama dengan P1. Lebihan penawaran berada di Q1 dan Q2. Lebihan pengguna asal berada di A, E, P0. Lebihan pengguna baharu A, B, P1. Lebihan pengeluar asal C, E, P0. Dan yang terakhir lebihan pengeluar baharu C, F, P1. Okey, yang pertama lebihan penawaran berlaku. Pada harga P1, kuantiti yang diminta ialah Q1 sedangkan kuantiti yang ditawarkan ialah Q2. Lebihan penawaran sebanyak Q1, Q2 wujud dalam pasaran. Lebihan penawaran ni menyebabkan harga cenderung turun dan akan menggagalkan tujuan kerajaan untuk membantu pengeluar. Jadi, kalau nak jayakan dasar ni, kerajaan akan membeli lebihan penawaran di pasaran dan simpan barang tu sebagai stok atau mengeksport lebihan itu ke luar negara. Okay, next. Yang seterusnya, lebihan pengguna berkurang. Sebelum dasar harga minimum, lebihan pengguna diwakili oleh kawasan AE P0. Kenaikan harga dari P0 ke P1 menyebabkan kuantiti diminta berkurang ke Q1 unit dan lebihan pengguna berkurang ke kawasan yang diwakili oleh A, B, P1. Pengurangan lebihan pengguna akan ditunjukkan oleh luas kawasan P0 ke P1 dan juga BE. Okey, last sekali ialah lebihan pengeluar bertambah. Sebelum dasar harga minimum, lebihan pengeluar diwakili oleh kawasan CEP0. Kenaikan harga dari P0 ke P1 menyebabkan lebihan pengeluar bertambah menjadi CFP1. Tambahan lebihan pengeluar boleh dilihat di P0, P1 dan juga FE. Itu adalah tambahan lebihan pengeluar. Seterusnya, saya akan menerangkan kesan cukai terhadap keseimbangan pasaran. Keseimbangan pasaran tercapai pada titik E0 iaitu pada harga dan kuantiti keseimbangan P0 dan Q0 masing-masing. P1, P2 per unit atas pengeluar akan menaikkan kos pengeluaran dan menyebabkan keluk penawaran beralih ke kiri iaitu dari S0 ke S1. Info tambahan, cukai spesifik ialah cukai per unit barang. Sebelum cukai dikenakan, harga keseimbangan ialah P0. Kuantiti keseimbangan ialah Q0. Lebihan pengguna ialah CE0, P0 dan lebihan pengeluar ialah FE0, P0. Selepas cukai dikenakan, harga keseimbangan menjadi P1, kuantiti keseimbangan menjadi Q1, lebihan pengguna menjadi CE1, P1, lebihan pengeluar menjadi GE1, P1. Pengenaan cukai telah menyebabkan harga keseimbangan naik iaitu dari P0 ke P1. Seterusnya, kuantiti keseimbangan berkurang iaitu dari Q0 ke Q1. Ketiga, lebihan pengguna berkurang iaitu dari CE0 P0 ke CE1 P1. Yang keempat pula, lebihan pengeluar berkurang dari FE0 P0 ke GE1 P1. Seterusnya, beban cukai pengguna dan pengeluar. Dengan cukai per unit P1, P2 dan kuantiti keseimbangan
kosong Q1, jumlah hasil cukai adalah sebanyak P1, P2 darab kosong Q1 iaitu luas kawasan P2, P1, E1A. Sebelum pengenaan cukai, harga yang dibayar oleh pengguna ialah P0. Tetapi selepas pencukaian, pengguna perlu membayar harga P1, maka beban cukai pengguna per unit ialah P0 P1. Dengan kuantiti keseimbangan Q1, jumlah beban cukai yang ditanggung pengguna ialah P0 P1 E1B. Daripada cukai per unit P1 P2, baki beban cukai per unit yang ditanggung oleh pengeluar ialah P0 P2. Dengan kuantiti keseimbangan Q1, jumlah beban cukai yang ditanggung pengeluar ialah P2 P0 BA. Next adalah kesan cukai terhadap persamaan penawaran. Q sebagai perkara rumus. Fungsi penawaran selepas cukai T. Persamaan tersebut adalah QS sama dengan A tambah BP X tolak BT. Contohnya, Q sebagai perkara rumus. Diberi Q50 sama dengan 20 tambah 5PS. Andaikan cukai T sama dengan RM3 dikenakan, fungsi penawaran baharu ialah QS1 sama dengan 20 tambah 5X tolak 5 darab 3. 20 tambah 5P tolak 15 dan sama dengan 5 tambah 5P. Seterusnya, apabila P sebagai perkara rumus, fungsi penawaran selepas cukai T ialah persamaan tersebut ialah PX sama dengan C tambah DQS tambah T. Contoh P sebagai perkara rumus ialah diberi PX sama dengan negatif 4 tambah 0.2 QS0 andaikan cukai T ialah RM3 dikenakan. Fungsi penawaran baharu ialah PX1 sama dengan negatif 4 tambah 0.2 QS tambah 3 bersamaan negatif 1 tambah 0.2 QS. Saya Divya, sekarang saya akan present tentang kesan subsidi terhadap keseimbangan pasaran. Kerajaan memberi subsidi kepada pengeluar untuk membantu pengeluar untuk mengurangkan kos pengeluaran. Sebelum kerajaan memberi subsidi, harga keseimbangan ialah P0, kuantiti keseimbangan ialah Q0 dan lebihan pengguna ialah C, E0 dengan P0. Dan untuk lebihan pengeluar ialah F, E0 dengan P0. Apabila kerajaan memberi subsidi kepada Apabila kerajaan memberi subsidi, kelok penawaran akan beralih ke kanan dari S0 ke S1. So, harga keseimbangan baharu ialah P1, kuantiti keseimbangan ialah Q1 dan lebihan pengguna ialah C, E1 dengan E1 dan last lebihan pengeluar ialah G, E1 dengan P1. Pemberian subsidi telah menyebabkan harga keseimbangan telah turun dari P0 ke P1, manakala kuantiti keseimbangan bertambah dari Q0 ke Q1. Sebelum pemberian subsidi, lebihan pengguna diwakili oleh kawasan C, E0 dengan P0. Selepas pemberian subsidi, kawasan yang diwakili ialah C, E1 dengan P1. Seterusnya, untuk lebihan pengeluar, sebelum pemberian subsidi, lebihan pengeluar diwakili oleh F, E0 dengan P0 dan selepas pemberian subsidi, kawasan yang baru yang wujud ialah G, E1 dengan P1.
Okey. Subsidi yang dinikmati oleh pengguna ialah P0 dengan P1 iaitu kawasan yang orange colour ini, dan bagi untuk pengeluar ialah kawasan yang pink colour ni. So ini akan membantu pengeluar untuk menambahkan jumlah output. Contohnya, kerajaan memberi subsidi kepada rakyat untuk mengurangkan perbelanjaan masyarakat. Dan terdapat dua perkara rumus dalam kesan subsidi terhadap persamaan penawaran, iaitu untuk fungsi penawaran selepas subsidi, ini ialah equation dia. So kalau diorang bagi subsidi, contohnya dalam equation ini dia bagi subsidi RM3, so RM3 kena sub dengan S, so maka ia jadi equation ini. So ini yang jawapan Haid. Bagi untuk fungsi penawaran selepas cukai, ini ialah equation dia, dan subsidi yang diberikan ialah RM3. So kalau dia sub, then jadi equation yang ni. So that's all from us. We hope that you guys like our video and understand our presentation. And please subscribe and like our video. Bye. Bye bye.